Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk Seri. Nama saya Najah Hanani binti Deswir, pelajar tahun 4 Fakulti Syariah Undang-Undang. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi berkunjung ke USIM dan terima kasih juga kepada Datuk Seri kerana cakna dengan belia melalui pemberian belia rahmah pada 26 Jun nanti. Soalan? Okey, baiklah. Di sini saya ada dua soalan. Pertama, yang amat berhormat Datuk Seri, USIM adalah sebuah universiti yang memainkan peranan untuk memperkasakan hal-hal syariah, bahkan industri fiqh maupun fatwa di Malaysia. Bagi saya, universiti Islam seperti USIM ini membawa falsafah wasatiyah yang sangat menyokong penuh 6 teras yang amat berhormat Datuk Seri dalam gagasan Madani. Bahkan kerangka integrasi ilmu nakli dan akli ini juga menyokong tepat teras-teras Madani yang utama. So, soalan saya yang pertama, pada pendapat Datuk Seri, memandangkan kebolehpasaran graduan USIM adalah tinggi, apakah expectation Datuk Seri untuk institusi pengajian tinggi Islam dan mahasiswa Muslim yang berteraskan integrasi ilmu nakli dan akli seiring dengan gagasan Madani? Soalan kedua saya, ada kalangan yang mengkritik yang amat berhormat Datuk Seri tentang progres yang sedikit perlahan bagi projek yang menjana pertumbuhan ekonomi. Jadi apa pandangan dan tindakan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk memperkasa ekonomi dan memastikan projek-projek dapat berjalan dengan laju? Jazakallah khair. Terima kasih. Datuk Seri silakan. Soalan pertama berkenaan pelajar Islam. Kedua, ekonomi. Terima kasih. Ini tentang USIM, tentang wasatiyah itu sudah penting ya. Kita kadang-kadang kita anggap kecil, tapi wasatiyah itu ya, ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya. Kalau kupasan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ada satu guru marah pula adik saya, dia kata Syekh Al-Qaradawi ini pun satu masalah, dengarlah pandangan, setuju bab ini, tak setuju bab ini, tapi jangan ada pelekeh orang yang tak sama kita. Saya baca itu memang viral sekarang. Ini pun problem kita, iaitu tidak ada sikap tersamu, toleransi kurang sangat. Jadi kita kena cuba bawa perubahan itu sikit ya. Baik, tetapi yang saya menarik tentang wasatiyah, dan saya percaya soal ada hubungan dengan nakli-akli ini, iaitu bila wasatiyah yang dikupas, yang menarik perhatian saya oleh Syekh marhum Yusuf Al-Qaradawi, ialah kerana dia melebarkan soalan itu. Ada seorang lagi kupas, ahli Jummah baru ni, dia kupas tambahan, saya nak dengar dia. Dia kata wasatiyah ini bukan sederhana, maknanya balance 50-50, tak. Dia seolah-olah kita naik mendaki bukit ya. Falah tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah, itu dia kata seolah-olah kita mendaki bukit ke puncaknya, kemudian ada penurunannya. Wasatiyah itu di situ. Kan hebat tafsirannya itu. Jadi wasatiyah itu menjamin keseimbangan, maintain some sort of equilibrium in society, in politics, in economics, in culture and the arts, but all triggered towards as an excellence, not mediocrity, not an average performance. Jadi sebab itu bila wasatiyah itu, barulah umat wasata litakunu syuhada 'alan nas, baru boleh jadi contoh bagi manusia lain. Kalau wasatiyah itu dalam arti kata mediocrity, dia tidak jadi contoh. Contoh itu excellence. Excellence kalau dalam kerajaan, dalam governance, mana satu contoh pentadbiran dan governance yang baik. Jadi saya akui bahawa saya tidak teliti betul-betul mendalam tentang program USIM. InsyaAllah selepas ini Naib Chancellor akan bagi full report pada saya. Dia selalu bila saya kata full report ni, maknanya Naib Chancellor perlu ingat bila saya kata bila Perdana Menteri kita full report, dalam seminggu report tu mesti ada atas meja saya. Baik. No, itu membantu supaya saya lebih dekat dan lebih saya faham, dan tentu lebih dekat dengan faham kita. Asasnya masih kuat, kekuatan akidahnya, pembentukan akhlak
dan syakhsiyahnya, dan kecemerlangan ilmu yang saya sebut tadi, itqan fil amal, kecemerlangan dalam amalan, itu semua terangkum. Tetapi saya akui saya tidak mengikuti dari dekat kurikulum di sini ketimbang umpamanya yang saya faham mengenai Universiti Malaya atau UIA. Itu lebih saya dekati dan faham. Jadi elok sekarang ini minggu depan ni akan sampai, dalam tempoh 2 minggu lepas itu mungkin saya undang naib chancellor beberapa profesor untuk bincang sikit. Baik. Dan peran tentu dan madani dari segi itu sebenarnya, walaupun ada orang kritik kata tak Islam lah apa semua, ini madani sekarang kekuatan dia apa? Sebab kita tekankan soal values, nilai. Ini kawan-kawan kita yang bukan Islam pun boleh terima. Tapi kalau kita katakan ini hanya mesti Islam yang mendasari dan mesti ikut syariah, jadi dia tak maulah. Itu soal pendekatan. Sebab itu kita katakan apa dia kemapanan, sustainability, itu soal justice, apa dia ihsan, apa dia rahmah, apa dia amanah. Jadi kita terang supaya penting bagi pihak pendekatan masyarakat Islam, tapi yang juga yang boleh disertai oleh masyarakat bukan Islam, ya. Tetapi kita tidak kompromis soal nilai umpamanya. Bagi saya sangat penting nilai. Kalau kita bicara soal kemiskinan, kesenjangan, penindasan, diskriminasi, ini terikat dengan soal nilai dan akhlak. Sebab itu saya baca hadis Nabi Muhammad SAW, ta'addabani rabbi fa asana ta'dibi. Baik. Yang kedua ni soal ekonomi. Saudara, saya warisi begini. Ya. Ada orang kata saya kerja saya ini dialog dengan mahasiswa, tak betul. Sabtu Ahad ya saya turun ke Gelanggang, ke Medan. Tapi hari Isnin berjam-jam kita mesyuarat mengenai kajian semula separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Hari Sabtu kita bincang dengan pasukan PNB yang tentang ekonomi Bumi Putra. Hari Rabu kita ada Jemaah Menteri pasca kabinet belah petang. Hari Khamis Khazanah ini satu badan kerajaan yang memantau dan menjalankan beberapa aktiviti ekonomi. Jadi saudara, itu kerja kita. Tapi bukan saya nak pertahankan ke saya dia buat kerja, ramai yang lain buat kerja, setengah orang kerja lebih rajin daripada saya. Tetapi yang saya nak terangkan, itu tumpuan kita. Baik, apa hasilnya? Pelaburan 71 bilion suku tahun pertama, tahun 2023. Di antaranya tinggi. Pertumbuhan paling tinggi di rantau, tinggi daripada Indonesia, Singapura dan negara China, 56%. Ya. Ini yang kita catat. Apakah membanggakan? Ya, satu permulaan lah ya. Kita ambil alih November. Dan kalau tanya saya apakah kita yang paling besar, saya hentikan pembaziran, saya hentikan amalan bagi kontrak kepada anak pinak dan ambil komisen yang tinggi. That I have stopped. Ya. Baik, kemudian selain daripada saya ke luar, Menteri MITI Tunku Zafrul semalam, Anthony Loke mau balik pada Hong Kong. Itu kerja mereka untuk mencari pelaburan baru, ya. Dia dua, satu pelaburan luar negara, satu pelaburan domestik yang sebenarnya lembab sekian lama. Kalau saya nak bawa analisis, dia panggil bagaimana kita nak analyse 10 tahun ekonomi ini. Dia kata kita buat analisa berdasarkan Sustainable Economic Development Assessment, SEDA, SEDA, Economy, Education, Health, dan General Progress. Kalau kita tengok
20 tahun yang lalu ni, Indonesia naik, Vietnam naik, saya tak bawa lagi ni, selalu ada slide itu. Singapura tentunya, China, yang menariknya Vietnam baru, dulu dia kalah dengan kita, semua naik. Malaysia 20 tahun itu dari segi real terms of economic assessment, dia panggil Sustainable Economic Development Assessment, SEDA, dia mendatar, tukar beberapa kerajaan dah, tukar beberapa Perdana Menteri dah, dia mendatar. Jadi kita ada serious problem dalam negara kita. Jadi sebab itu saya katakan kepada rakan-rakan dalam Jemaah Menteri, mesti kita anjak. Pertama, bagi confidence. This government is united, strong, stable, and insyaAllah will govern for 5 years. Itu satu. Kedua, dia ada clarity in economic policies. We shall provide whatever incentives necessary and establish priorities, digital technology, food technology, SMEs, which is necessary to resuscitate the economy. Jadi ini yang kita tumpukan. First quarter, Alhamdulillah. April, Mei dia problem sikit sebab saya lihat seluruh perdagangan dunia mulai merosot. Ada kesan sedikit. Ya. Jadi sekarang ini yang kita tumpu supaya penambahan. Alhamdulillah, kalau setakat ini Amazon masuk in a big way. Proton Geely bangunkan a new automobile city di Tanjung Malim. Rongshan, satu petrokimia terbesar di dunia, masuk ke Johor. Dan kita provide umpamanya satu enclave di Johor yang dia panggil macam finance enclave, di mana pelabur, terutama eksekutif, boleh duduk dengan beberapa kemudahan untuk bangunkan selatan. Tetapi projek kita juga tentu harus jaga supaya jangan ada kawasan-kawasan sangat ketinggalan. Yang menarik yang saya harus sebut di sini, ada orang Sarawak. Okey, Sarawak ini saya salute, di antara negeri yang paling tangkas dalam membuat rencana mendepani isu digital, isu EV, electronic vehicle, isu hydrogen. Itu Sarawak jauh ke depan. Dia itu cara dia buat kerja, dia bincang. Saya kata okey. Dia kata dia nak buat airline baru Sabah. Saya bincang dengan Teluk, okey, jalan, bincang dengan elok, tengok syarat, okey, putuskan dalam kabinet. Itulah cara dia. Janganlah menteri besar bergaduh aja, macam mana nak bincang elok. Saya pergi ke Kelantan, Datuk Mat Yaakob terkawan lama zaman Habib lagi. Dan dia baik, dia gunding, telefon saya, dia tanya gini-gini. Saya tahu dia pas. Dia tak sokong saya pun tak sokong dia. Tapi itu bukan jangan jadi penyebab kita bermusuh. Jadi dia bercakap dengan baik. Jadi saya tengok banjir masalah di Kelantan. Bukan sebab PAS, memang masalah dia. Tapi memang lembab sikit dululah. Jadi bila kita selamatkan 1.8 bilion ringgit wang Tempatan Banjir yang dibuat dulu tanpa tender proses betul-betul, saya jimatkan berapa? 1.8 bilion. Saya buat apa? Sampai 900 juta pergi ke Johor sebab banjir kota tinggi. Hampir 1 bilion pergi ke Kelantan yang tidak termasuk dalam rancangan lama, di rancangan baru. Jadi saya tidak prasangka kepada parti kerajaan negeri yang jadi pembangkang. Jadi kalau kata saya prasangka fitnah, atau Mat Yaakob tahu. Jadi dia gunding dengan baik. Tanya projek mana. Kemudian baru ni dia kata dia masjid kampung dia. Saya pergi. Saya kata okeylah saya pergi.
Saya luluskan 76 juta ringgit masjid di kampung dia. Sebab dia cakap dengan baik, dia gunding dengan baik. Faham tak? Kalau yang buat sombong-sombong, saya tak peduli, biarlah kamu. Itu sudah kena faham. Dalam hubungan kita kena begitu. Beda pendapat, okey, tapi jangan hacik maki, cerca, tak ada peraturan. Ini saya jelaskan di sini bahawa dalam kerangka, sebab kita tidak mahu umpamanya Johor, Lembah Kelang, Pulau Pinang dan sebahagian Perak maju, Kelantan, Terengganu, Utara Kedah, Perlis mundur. Tak boleh. Sebab itu beberapa langkah kita untuk Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu kita teruskan, termasuk infrastruktur. Belanjanya agak tinggi. Ini di bawah kerajaan perpaduan, itu peruntukan paling tinggi dalam sejarah itu kepada Kelantan. Orang kata belum tentu kita menang, tapi ada beberapa pertimbangan. Kata banjir kena tolong, kena air bersih. Kelantan tak ada masalah air ke? Ada. Jadi saya pergi minggu lalu, saya luluskan segera 500 juta ringgit untuk air bersih di Kelantan. Jadi untuk jawab soalan yang anak anda tanya tadi, saya katakan ini program-program ekonomi yang telah kita umumkan tentang beberapa strategi. Tetapi yang penting ialah untuk percepatkan pelaksanaan projek itu. You see, dia ada problem. Saya strict. Saya tak mau pakai ni, come. Bubuh anak saya dalam syarikat, bagi dia 30%, aku bagi kontrak. Ini berlaku, saudara. Ini bukan fitnah. Saya boleh bagi puluhan projek begitu rupa. Ini kena berhenti. Jadi boleh kerana kita strict, kadang-kadang terlambat sangat. Jadi saya kata saya boleh cepatkan proses itu. Bagaimana kita cepatkan proses itu? Kita buat selected tender dan transparent. Dia tak boleh, dan tidak boleh keluarga itu tercampur ataupun kroni masuk yang bagi favor. Dan insyaAllah kita akan percepatkan proses-proses pembentukan banjir, air bersih dan beberapa infrastruktur seperti mana Perlis Menteri Besar bagi tahu dia memang ada masalah sebab tak cukup pendapatan negeri Perlis untuk bayar gaji pun. Jadi saya pastikan jangan ada masalah di situ. Parti boleh berbeza, tetapi kita boleh luluskan. Jadi saya luluskan beberapa projek mendesak pun saya luluskan. Cuma dengan Kedah belum. Kedah belum, tapi insyaAllah akan. Baik, soalan kedua tadi dah pilih kan seorang abang, mic tengah tadi. Mic tengah mana? Mic tengah dah ambil dah. Mic mana tadi? Mic tengah tadi depan sekali. Oh okey, YDP MPP. Hang tanya soalan bernas sikit ya. YDP MPP, kita pun MPP juga dulu, so kena pastikan membanggakan. Mic sebelah kiri boleh tak pergi belakang siap-siap? Pergi belakang siap-siap. Selepas daripada habis soalan kedua boleh terus tanya soalan. Silakan. Cakap je terus ya. Dah buka ke mic tu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani untuk div-div jemputan dan yang amat berhormat Datuk Seri. Barakallahu fikum jami'an atas kunjungan yang amat berhormat Datuk Seri. Atamanna lakumul afiyah wassalamah. Yang amat berhormat Datuk Seri, negara berhasrat untuk memperkasa mahasiswa khususnya dalam Malaysia. Kerana kerajaan hari ini sedar kualiti mahasiswa sendiri adalah aset kepada negara. Di Universiti Sains Islam Malaysia, satu kolej kediaman USIM dalam kampus yang hanya memuatkan lebih kurang 20% daripada 14,000 pelajar kami yang amat bahagia, Datuk Seri. Bagi pendapat saya, ini adalah salah satu faktor yang menjadi kekangan untuk sahut seruan Datuk Seri, bahkan KPT sendiri dalam pemerkasaan mahasiswa. Saya memetik kata Datuk Seri tadi yang menyebutkan bahawasanya masa depan negara adalah melalui mutu pendidikan. Maka
mutu pendidikan hari ini majoritinya adalah anak muda, belia dan mahasiswa. Datuk Seri, saya lihat di USIM dinilai ini antara perkara yang saya syukuri dengan jaraknya yang fleksibel dengan jabatan-jabatan kerajaan terutamanya di Putrajaya, dan tujuan USIM itu sendiri adalah sama dengan hasrat gagasan madani itu sendiri. Harapan saya adalah untuk mahasiswa USIM di sini lebih terjaga. Saya berdiri kerana mahasiswa, Datuk Seri. Disebabkan antara gagasan madani yang Datuk Seri bawa iaitu I, Ihsan, dan dengan Ihsan Datuk Seri, saya mohon mempertimbangkan Kolej Keyaman di Universiti Sains Islam Malaysia, terutamanya dalam kampus Datuk Seri. Terima kasih. Terima kasih. Cadangan itu memang baik. Saya tanya di Kelantan, Universiti Malaysia Kelantan. Saya tanya, kalau saya ada 100 juta ringgit, kan yang ada sekarang, untuk tahun ini, saya nak baiki tandas dan bumbung dan dinding sekolah atau nak buat gym di universiti? Majoriti jawab sekolah dulu. Samalah macam keadaan sekarang. Tahun ini dengan peruntukan kita tambah Kementerian Pendidikan 2 bilion. Untuk apa? Untuk sekolah-sekolah baiki dulu. Kemudian untuk klinik desa. Untuk tahun depan kita tumpukan perumahan penjawat awam, perumahan polis, tentera yang sangat daif. Ini yang kita warisi benda yang masalah berpuluhan tahun. Jadi saya pergi tengok di Lok Kawi, Sabah, di Bagan, dan dapat laporan daripada Kementerian Pertahanan dan polis, dan memang tanggungjawab kita baiki. Jadi untuk tahun depan, walaupun sekarang saya dah lulus sikit untuk perumahan polis dan tentera, untuk tahun depan kita tumpu untuk perumahan polis dan tentera yang dijangka juga mencecah sampai 2.8 bilion ringgit. Baik. Universiti Datuk si Khalid Nordin bangkit kepada saya tentang kemudahan-kemudahan ini, ya. Kolej Kediaman, kemudahan sukan, bas, terutama macam Kelantan dia ada 3 kampus, dia perlu bas. Even USM umpamanya perlu begitu. Jadi jawapan saya ialah saya akan bagi keutamaan, mungkin termasuk di USIM, untuk jangan tepuk lagi, kerana USIM ni ada 2 permohonan yang mendesak. Satu ialah hospital university, satu keduanya soal kolej kediaman. Jadi saya kena timbang dengan pimpinan universiti dan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk menentukan mungkin sebahagiannya untuk satu blok hostel dan satu lagi memulakan projek hospital universiti. Kerana fakulti perubatan ni selalunya dia harus ada peringkat awal, dia memang menumpang hospital awam, tetapi dia mesti ada rencana seperti UKM dulu, UIA, untuk membina satu hospital. Dan saya rasa itu juga keutamaan kerana kita sementara jumlah doktor tu mungkin ramai, tetapi training untuk spesialis, doktor spesialis itu harus diberi keutamaan. Jadi terima kasih, saya ambil maklum. Apa yang saya belajar daripada dialog ini? Di mana saya ingat di Pulau Pinang ke mana ke dia sebut tentang allowed intern. Tingkatan 6 ada tingkatan 6 sini. Dan graduate university. Intern ni sebenarnya memang intern volunteers. Kita tidak paksa syarikat ambil dan tidak ada allowance tetap. Tetapi saya sampaikan kepada syarikat-syarikat besar baru ni di Suruhanjaya Security, saya kata tak menasabahlah, ya. Betul tak ada gaji tetap, tapi bagilah allowance macam makan dia, tambang dia, ya, supaya dia boleh bekerja dengan agak ya, nak kata senang tidaklah, tapi sekurang-kurangnya dalam pendedahan itu dia tidaklah membebankan. Jadi saya telah pun ambil tindakan. Dari mana saya tahu? Dari anak tingkatan 6.
Dari mana saya tahu tentang belia tak harus disegerakan? Dari Wawa di Langkawi. Jadi orang kata tinggi jawatan macam mana sebagai Perdana Menteri, kadang dia belajar daripada pelajar tingkatan 6 kerana dia tidak tahu peringkat di bawah. Sebab itu dalam saya kata wacana ini penting. Now YDP bangkitkan soal kolej kediaman. Walaupun saya tak mana, tapi saya tahu perkara ini mendesak. Jadi insya-Allah dalam mesyuarat jemaah menteri akan datang, saya akan bawa peringatkan menteri supaya melihat keperluan asrama pelajar-pelajar dan untuk USIM juga fakulti perubatan. Terima kasih. Dan risau, saya nampak ditulis. Jangan dibawa. Baik, ke belakang. Tadi sebut PM sebut tentang tingkatan 6, bagi tingkatan 6 dahulu di belakang sana. Yang di antara yang lain angkat tangan. Siapa tadi? Mana Abang Mike? Abang Mike, saya budak tingkatan 6 itu ke? Okey, Mike, we need Mike. Bukan Yusim kan? Cukuplah Yusim. Ya, bukan. Okey, sila. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Jagatis, saya merupakan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar daripada Nilai University. Nilai University. Soalan semua tentang pelajar. Kerana dekat sini setiap seorang adalah pelajar tersendiri. Soalan saya akan bukan tentang sekarang tetapi masa hadapan untuk setiap pelajar yang berada di sekarang ini. I am here standing behalf not for the Nilai University but each of the students that I'll be asking on the graduation, what will they doing after they graduate? We can't deny that Malaysia government have provide opportunities to every student in education platform. It doesn't matter on diploma, degrees or any kind of education level, we are at the top of the world. But the question remains, what happens once they graduate? On 2021, the graduation rate was higher compared to those who continue to work. The question, be clear. The question is, mengapakah kadar pengangguran semakin menaik? Is it? Sekarang kadar pengangguran bukan 3.8? 3.8 tetapi ia hanya selepas MCO. MCO telah mengakibatkan kebanyakan pelajar terganggu dan sampai sekarang mereka tidak mendapat jawapannya. So persoalan dibangkitkan ialah Peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan untuk setiap pelajar. Sebut begitu jelas. Okey, jawapannya gini. Fakta ya. Fakta dia, kadar pengangguran memang menurun. Tetapi tidak bermakna masalah pengangguran selesai. Masalah pengangguran masih ada. Terutama yang disebut pengangguran di kalangan siswaza atau lulusan diploma. Nah, apa penyelesaiannya? Ini kerajaan itu harus mencari jalan mendapat pelaburan. Umpamanya saya sebut dia Geely. Immediately dia perlu 4,000 pekerja. Ya? Atau Rongshan. Ataupun Amazon Web Service. Ya? Dan dalam pertemuan kita dengan Khazanah dan juga PNB dan Petronas, kita minta supaya diberi sedikit juga latihan tambahan kerana mengikut Elon Musk, Amazon dan Geely, dia kata kita ada engineers dan diploma dan tibet yang baik, cuma peringkat tertinggi kemahiran itu nampak ada masih kekurangan. Ya. Jadi kita kena persiapkan juga kerana data center sekarang banyak. Di Johor, di Cyber City ada data center. Data center memerlukan IT graduates yang ada specialization yang lebih daripada apa yang disediakan. Jadi saya dah bincang dengan Dr. Sri Khalid untuk bincang universities to find out apa yang diperlukan oleh syarikat-syarikat ini.
Jadi walaupun saya setuju dengan gesaan saudara, kita cari jalan, tapi dia tidak jalan mudah. Pelaburan kena masuk. Kerajaan mesti stable, dasar mesti jelas, pelaburan kena masuk lebih laju daripada yang sekarang untuk mengurangkan tekanan pada masalah pengangguran ataupun underemployment. Okey? Arigatou gozaimasu. Baik, terima kasih. Pembetulan kadar pengangguran setakat Februari 2023 ialah 3.5%. Ya. Itu lebih kurang sama dengan angka pengangguran pada tahun 2019 sebelum COVID-19. Pelajar tingkatan 6, teruskan soalan anda di sebelah tengah, saya nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya berasa gembira kerana Datuk sudi meluangkan masa bersama kami para siswazah dan para pelajar pada hari ini. Saya Adriana dari pelajar tingkatan 6 dari Sekolah SMK Tunku Ampuan Dura. Saya ingin bertanya dua soalan kepada Datuk Seri. Sebelum itu, saya mohon maaf soalan saya sedikit lari dari topik perbincangan. Soalan pertama. Soalan saya pertama adalah, adakah Datuk Seri yakin bahawa Malaysia mampu menjadi first world class pada masa hadapan? Dan apakah langkah yang sepatutnya pihak kerajaan dan kami para generasi muda perlu lakukan supaya Malaysia berada selari dengan negara-negara yang maju? Soalan kedua saya adalah, saya pernah terbaca di media online menyatakan bahawa ringgit Malaysia sedikit merosot peratusannya, dan ini memberi impak kepada kejatuhan nilai ringgit Malaysia. Apakah tindakan pihak kerajaan dalam memulihkan kembali nilai mata wang negara? Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, saya bangga dengan Adriana ni. Tingkatan 6 pun hanya soalan begitu kemas. Kalau saya muda, saya dah minta nombor telefon dah. Datuk Seri tak dapat bagi kat saya. Okey, bergurau je. Azizah selalu tonton ni. Baik. Bagaimana harus kita capai? Ya, kalau sudah baca Madani ni, sebenarnya kita letak asas untuk kita tingkat. Ya, sebab itu kalau tengok dalam saya ada baik je. Banyak keluarga Malaysia itu satu usaha yang baik kerana dia fikirkan soal perpaduan semua rakyat. Tetapi bedanya Madani apa? Dia bercakap soal ekonomi, cakap soal perpaduan, cakap soal ihsan, cakap soal rahmah, cakap soal amanah. Jadi hal kemanusiaan, mengangkat martabat dan darjat dan harakat bangsa ke mercu yang lebih tinggi. Kalau sudah kata first world, ya dari satu aspek. Tapi kita nak first world kita lain, kerana kita manusia yang manusiawi, yang karamah insaniyah. Jadi tingkat itu, kefahaman kita tu lebih daripada fahaman biasa. Selalu baik. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita mau universiti menjadi pusat kecemerlangan ilmu. Kita mau mahasiswa dapat latihan dengan syakhsiah yang agak berbeza. Elemen, saya katakan tadi, elemen sedar dalam masyarakat yang boleh membawa perubahan. Dan kemudian meneroka gedung-gedung ataupun cabang-cabang ilmu baru. Seperti kita tahu sekarang ini digital technology, AI, Internet of Things, itu harus cepat menjangkau. Dan pimpinan universiti dan profesor juga tahu bahawa kurikulum itu kalau di bidang-bidang ini dia mesti rombak cepat. Dia tak boleh tunggu the conventional board of studies. Tunggu 2 tahun kajian, bawa senate, tak boleh kita. Jadi adalah beberapa bidang mencabar di mana perubahan itu harus cepat dan pantas. Dan saya selepas saya keluar dari Sungai Buloh istirahat beberapa tahun, saya ke Oxford, St. Anthony's. Lepas tu saya mengajar di Georgetown University, Washington DC. Dan saya lihat memang the dynamism itu dan the speed in education reform itu begitu sekali, kerana mereka itu cepat mendepani. Dan profesor dan itu diberikan banyak agak wewenang untuk menentukan perubahan-perubahan tanpa pendekatan dan saluran biasa. Ini nak menuju kecemerlangan, ya.
Kemudian kita kena cuba dapatkan latihan dengan industri supaya kalau bidang engineering dan teknologi dan IT tidak ada mismatch. Sebab itu TVET umpamanya sekarang keputusan kita dalam Jemaah Menteri, Petronas ambil alih sebahagian TVET, Batu Rakit, Kimanis, Pengerang. Proton ambil alih TVET di Pekan. Beberapa syarikat-syarikat besar ambil alih TVET. Lebih baik syarikat itu kendali daripada kita gunakan kurikulum lama. Itu beberapa perubahan yang kita dekati dalam bidang-bidang seperti mana perubatan, kejuruteraan, IT. Itu jaringan dengan industri itu juga penting. Itu untuk mampu memacu. Tetapi kalau dari sudut ekonomi dia tak boleh lari daripada pelaburan domestik, pelaburan asing. Itu tak boleh lagi. Sebab keupayaan negara dengan kapasiti dalaman untuk mengangkat itu cukup terbatas. Ya. Sebutlah bidang-bidang baru kita ada masalah. Tetapi kekuatan kita apa? Saya jumpa pelabur-pelabur semua menyatakan bahawa tenaga mahir dari Malaysia ini memang luar biasa baik mutu dia. Ya. Jurutera, doktor, nurses, itu semua orang bangga dengan keupayaan kita. Ya. Yang perlu adalah bagi universiti dan kerajaan menentukan bahawa kapasiti itu terus meningkat supaya dia akan tidak diambil sebagai jurutera biasa. Geely yang buat proton itu, untuk jurutera dia kata Malaysian engineers, Malays or Chinese or Indians or regardless, to him is about the best. Tetapi kata dia, dia kena ada added training and exposure and specialization, kerana di top bracket of engineering tu nampak lacking sebab tidak ada sinergi dan ada mismatch dengan industri. Itu satu bab yang sudah tanya. Yang kedua, ringgit. Jadi Malaysia kan luar biasa. Negeri yang jatuh ringgit ini atau jatuh currency, nilai mata wang ini, pertumbuhan ekonomi jatuh, pelaburan jatuh. Kita pelaburan naik, pertumbuhan naik. Ya. Tetapi ringgit ini perkiraan sekarang ini termasuk kerana kadar faedah negara kita terlalu rendah. Jadi kalau saya ada 1 juta ringgit, saya nak masuk di bank. Saya ada pilihan di antara Malaysia, Singapura dengan Indonesia. Indonesia kadar faedah lebih tinggi, Singapura lebih tinggi. Jadi saya pilih untuk simpan di luar. Itu problem kita sekarang. Kalau kita naikkan kadar faedah terlalu tinggi, dia bebankan syarikat-syarikat kecil dan sederhana dan orang-orang pinjam di peringkat bawah. So kita kena gunding macam mana nak strike balance supaya kadar faedah itu tidak menyebabkan pelabur bawa wang keluar. Itu berapa hal. Kalau ekonomi kita itu menjunam, itu lain ya. Maka nilai mata wang jatuh, pelaburan jatuh dan pertumbuhan jatuh. Kita tidak. First quarter pelaburan kita mengatasi Singapura, Indonesia dan China. Pertumbuhan ya. Pelaburan kita itu baik, 71 bilion ringgit untuk 4 bulan pertama. Cuma kita kena cari jalan untuk bawa balik pelaburan dengan beberapa insentif. Saya kata buat financial hub di Johor, salah satunya. Kemudian MM2H, satu untuk bawa orang boleh bawa masuk wang. Kemudian beberapa kemudahan saya umumkan minggu lalu untuk kos dalam pelaburan saham itu dikurangkan. Dan beberapa langkah lah kita sedang memikirkan, insya-Allah kita boleh atasi. Walaupun saya akui tidak mudah kerana orang ada persepsi sekarang ini macam Anthony Loke dia pergi Hong Kong, kita semua good tapi stable ke? Dia kata stable, tapi ada orang kata Ogos ni mungkin Anwar akan dijatuhkan. Jadi orang kata tunggulah Ogos dulu, see? Ada baik-baiknya apa? Baiknya orang lebih confident dengan saya daripada mereka. Dia kata kalau Anwar masih lead, kerajaan masih stable, dia lebih confident. Kalau ganti orang lain, dia tarik balik. Ini masalah segi ekonomi. Bukan saya nak kempen untuk kerajaan perpaduan, tapi memang kenyataannya lah.
Datuk Seri, maksudnya kalau ada 10 indikator ekonomi, kerajaan akan tumpu kepada 8 yang mana selagi mana dia tak berikan beban kepada rakyat. Sebab satu tu OPR, yang lain bagilah naik walaupun ringgit tu biarlah pasaran tentukan, begitu ke? Betul. Maknanya kalau ikut Indonesia, dia kata subsidi listrik itu diturunkan secara drastis. Maknanya subsidi untuk elektrik diturunkan secara drastis. Saya tak sanggup. Saya hanya turunkan bagi golongan kaya. Tetapi untuk rakyat tidak terkesan. Jadi pelabur dia kira orang, oh nampak Indonesia lebih berani turunkan subsidi. Jadi itu meyakinkan dia. Dia ingat political will. Saya pahaman falsafah ekonomi saya tidak begitu. Saya tidak fikir negara harus berkembang dengan membebankan sebagai rakyat, terutama yang susah. Begitu dengan defisit. Indonesia lebih berani menurunkan defisit. Dulu membengkak defisitnya, diturunkan secara drastik. Saya turunkan hanya puluhan 6%, daripada 56 jadi 5. Dan untuk tahun depan, jadi saya buat gradual supaya tidak menekan. Kalau turun drastik, ni nak buat asrama macam mana? Nak buat fakulti perubatan macam mana? Ni nak repair sekolah. Kalau drastik kita tangguh ini semua, turun bagi pelabur masuk. Tapi saya ambil pendekatan yang lebih manusiawi dan menekankan soal ihsan. Jadi saya tak sanggup pendekatan begitu. Jadi kita ambil langkah yang lebih cermat, berhati-hati dan berhemah. Dan insya-Allah akan berhasil juga akhirnya. Baik, terima kasih. Soalan seterusnya boleh talakan lampu. Siapa pemegang mic, silakan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Sama-sama. Soalannya. Nama dan dari mana? Nama saya Arif Lokman bin Peter Lisut. Saya berasal daripada Murum Belaga, Sarawak. Murum, Sarawak. Sebuah, kalau untuk yang tak tahu, saya berasal daripada perkampungan lah, di luar bandar, jauh daripada pembangunan tempat saya, Datuk Seri. Assalamualaikum, Datuk Seri. Saya nervous lah, tapi insyaAllah ini demi untuk nafas. Soalannya apa? Sila. Okey, saya minta maaf Tuan Moderator. Jangan Saya cuma, kalau you nervous sangat, saya pun nervous. betul. Saya macam ni Tuan Seri, Datuk Seri, saya minta maaf. Saya sebenarnya nak sampaikan terima kasih kepada Datuk Seri, kepimpinan Kerajaan Madani, kerana 27 tahun Datuk Seri, ayah saya berjuang untuk tuntutan papasan hidroelektrik Bakun. Kami tak dapat lagi, Umar Club tak dapat lagi, Datuk Seri. Jadi Datuk Seri, di sini saya juga nak berterima kasih kerana kerajaan Datuk Seri mengambil berat berkenaan dengan tuntutan papasan kami, dan sekarang dah berada, kes ni dah berada di MOF. Saya terima kasih banyak Datuk Seri. Saya sampaikan terima kasih daripada untuk penduduk Umar Club. Memang berterima kasih kepada Datuk Seri kerana memang berat tentang nasib kami selama ni, Datuk Seri. Sebab selama ni suara kami kecil, Datuk Seri, tak didengari langsung. Tapi dengan kerajaan Madani sekarang, kami bersyukur, Datuk Seri. Baik. Dan di sini juga Datuk Seri, saya minta izin Datuk Seri, saya nak sampaikan amanah ayah saya, boleh Datuk Seri? Boleh. Saya dan ayah saya dah buat semua buku ni pasal tuntutan papasan ni selama 27 tahun, Datuk Seri. Kami kumpul ni, Datuk Seri. Saya nak bagi hari ni untuk Datuk Seri. Boleh. Saya datang daripada jauh, hari ni semua nak bagi ini untuk Datuk Seri, Datuk Seri. Boleh. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Soalan tak ada? Tak, ini bukan soalan. Oh, ada harapan. Terima kasih. Okey. Baik. Okay, salam ayah. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Jazakallah khair. Terima kasih suara diangkat ke peringkat perkajaan ketika ini. Soalan lain kalau ada di sebelah kanan Dewan. Kita di sebelah kiri Dewan. Sebab tadi banyak sangat soalan, belahnya dah 5 soalan dah. Belah kanan ada. Siapa pegang mic? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Terima kasih kerana memilih SIM untuk mengadakan temu Anwar Negeri Sembilan pada kali ini. Saya Muhammad Mukhlis bin Mohsin, mahasiswa tahun 2 Fakulti Syariah Undang-Undang. Datuk Seri, saya ada 2 soalan. Satu soalan saya memang nak tanya hari ini, dan satu soalan saya dah simpan daripada program Madani di UKM itu. Baik, soalan pertamanya. Okey, jadi soalan yang pertama, kita tengok untuk belanjawan 2023, untuk bahagian pendidikan, kita tengok peningkatan yang mendadak. Daripada bajet, tak silap saya, dalam lebih kurang 70 bilion untuk Kementerian
Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi mungkin Datuk Seri boleh menerangkan kepada kami apa yang akan difokuskan oleh bajet-bajet yang dikeluarkan dalam tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Baik, itu soalan pertama. Itu soalan yang pertama. Soalan kedua, Soalan kedua saya mestilah berkaitan dengan JPA. Dan kaitannya adalah lebih kepada USIM secara khusus dan nilai secara umum. Saya ada melihat beberapa dokumen-dokumen lebih kepada sejarah-sejarah penubuhan USIM. USIM kampusnya dibina di Nilai, yang pada ketika itu dirancang sebagai salah satu bandar di bawah lengkuk MSc. Jadi lebih kurang macam yang saya faham, The Greater Lembah Kelang. Jadi nilai ini hidup lebih maju, lebih lancar ekonominya dengan adanya USIM dan adanya mahasiswa USIM, juga beberapa institusi pendidikan. Sebahagian daripada kami menerima elang-elang JPA ataupun MARA. Tetapi kami mendapat package, kalau JPA dapat package B. Dan kalau di kawasan-kawasan yang maju dapat package A yang lebih banyak jumlahnya. so nak minta naik. Saya tak minta naik. Okey, soalannya apa? Saya minta untuk, adakah Datuk Seri dan Kabinet akan menilai semula? Sebab saya tengok bahagian dalam package A Sepang termasuk. Kami dengan Sepang sebelah saya. Nilai semula tapi tak mau naik. Saya tapi tak tak tahu lah naik. macam mana nak buat tu Sri. Datuk Seri. Baik. Baik, dua soalan tadi ya. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Untuk pendidikan memang kita tambah, sebab saya berpendapat latihan dan pendidikan itu memang keutamaan dalam mana-mana belanjawan, mana-mana negara. Sebab jumlah kemasukan universiti juga akan bertambah, jumlah penubuhan universiti atau perkembangan universiti, dan ini juga latihan dalam bidang, baru-baru ini ada kontroversi soal bidang kedoktoran farmasi, itu juga kita akan teruskan. Penyelidikan, wang penyelidikan kita peruntukkan, kita akan tambah, dan arahan kita semua universiti yang punya kemahiran dan kepakaran akan bekerjasama dengan institusi pendidikan sains. Sekarang ini dia terpisah. Sekarang ini diwajibkan, katalah di bawah Majlis Sains Negara, kita putuskan untuk bekerjasama. Dan ini bermaksud peningkatan dana untuk pendidikan yang dikendali oleh universiti, tapi harus diselaraskan, ada sinergi dengan institusi sains negara dan sektor swasta. Selainnya macam saya sebut tadi, kemudahan-kemudahan universiti banyak masalah dia. Ya. Saya kata kemudahan pengangkutan, kemudahan asrama dan sebagainya. Tetapi kalau tanya keutamaan, saya mula tadi dengan sekolah dari segi kemudahan asas dia, ya, tandas, bilik darjah, makmal sains, dan sebab itu untuk tahun ini peruntukan tambahan 1.4 bilion itu untuk maksud tersebut. Untuk tahun depan saya sebenarnya sebut kita boleh kembangkan bidang-bidang lain. Yang kedua tentang JPA itu kita tambah sedikit, cuma kita juga sebagai kerajaan dalam mesyuarat saya dengan JPA, bila kita putuskan untuk tambah allowance RM100 setiap bulan tempatan dan juga kos yang meningkat di luar, saya juga fikir bahawa ramai yang masih perlu bantuan yang bukan JPA, yang belum, ya, ada yang MARA, ada yang JPA, tapi ada yang belum mendapat bantuan. Anak-anak mahasiswa yang kadang hidup susah sikit, dia kata tengah hari bermegi, malam bermegi. Jadi saya dalam membuat keputusan, saya kena fikir kesemuanya, JPA, MARA dan yang belum mendapat bantuan yang secukupnya. Jadi kita baru bagi saya lebih adil. Jadi untuk yang spesifik ini soal saudara, sabarlah sekejap biar kita tolong yang lebih daif supaya jangan ada kesenjangan dari segi pendapatan dia. Okey? Boleh? Setuju? Okey.
Apapun kalau anda ada pandangan untuk bajet 2024, belanjawan 2024, MOF dah buka peluang www.mof.gov.my, berikan pandangan anda. Sekali lagi, di sebelah kiri Dewan, sebelah kanan saya, kita beri ruang, silakan. Siapa tu? Test. Ya, jap, belah mana tu? Testing. Sini. Oh, jap, Yusim. Yusim tak Yusim? Politeknik Polisen. Okey, Politeknik kan. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Nama saya Muhammad Haikal bin Aminuddin, YDP MPP Politeknik Polisen dan juga Setiausaha Kerja Majlis Perwakilan Pelajar Politeknik Kebangsaan. Sebagai seorang pelajar kejuruteraan mekanikal automotif di Politeknik Polisen, memandangkan Tesla telah membuka kilang yang bertempat di Cyberjaya, ini telah membuktikan industri EV adalah salah satu keperluan dan disambut baik oleh rakyat di Malaysia ini. Sebagai pelajar TVET, saya ingin bertanyakan beberapa soalan serta mengajukan cadangan kepada Datuk Seri tentang... Berapa tu ada berapa? Dua ke? Ha? Saya bagi satu soalan, satu cadangan. Yang lain simpan. Kawan-kawan belakang tanya soalan juga. Silakan. Okey, dua soalan boleh? Tapi cadangan tu nak bagi tak bagi? Tak apalah. Tak bagi? Oh, cadangan tak apa. Bagi dua lah. Ikutlah. Tapi penting dua. Soalan yang pertama, Proton dan Pro 2 adalah industri automotif utama di Malaysia ini. Adakah Proton dan Pro 2 bakal mengeluarkan kereta EV bagi setanding dengan teknologi automotif luar yang telah menghasilkan kereta elektrik di dunia ini seperti BYD, Volvo, Tesla, BMW, Ora dan sebagainya? Yang kedua, apakah usaha kerajaan untuk menambah tempat pengecasan kereta EV di Malaysia? Mungkin di setiap universiti mempunyai sekurang-kurangnya satu tempat pengecasan EV bagi menggalakkan rakyat Malaysia membeli kenderaan EV. Mungkin satu di Politeknik Polisen, satu di USIM, dan daripada itu boleh terus ke seluruh Malaysia. Itu saja yang. Terima kasih. Kereta tu kena keluar dulu. You buat stesen, kereta belum ada. Tapi memang kita putuskan, bukan saja Tesla, tapi Proton dia peringkat awal dia kata hybrid. Sebahagiannya pakai bateri, sebahagiannya minyak. Dia cuba nak hasilkan, dia panggil hybrid peringkat awal. Sebab kalau you pakai bateri, kalau duduk di sekitar Lembah Kelang atau Negeri Sembilan, okey, dia balik cuti raya Kelantan, minyak habis kat Lipis. Itu umpamanya peringkat awal ya. Tetapi saya setuju dengan kesan saudara bahawa EV ini penting. Tapi sekarang ni hidrogen. Dia ada tahap dia. Baru-baru ni sebenarnya sudah tahu Premier Sarawak Abang Jo dia naik pesawat pergi ke Langkawi masa 5 guna fuel hidrogen. Ya, dari Langkawi, dari Kuching ke Langkawi dan balik. Jadi kita sampai ke tahap itu. Jadi minyak, EV, hidrogen. Saya setuju dengan saudara, tapi sebaik saja ada pengeluaran EV yang banyak, maka kesediaan dari segi bateri itu atau stesen dia panggil itu akan diperbanyakkan. Dan tentu universiti ini untuk pensyarah lah. Mahasiswa tak ramai ada kenderaan motor. Tapi saya nak sebut di sini itu dipanggil energy transition. Hari Isnin Petronas akan adakan satu persidangan international yang besar. Dan di situ saya akan memberikan beberapa gagasan utama tentang dasar kita mengenai transisi tenaga di Malaysia, termasuk soal EV yang sudah cadangkan. Terima kasih. Boleh lagi kita buka ruang, Datuk Seri? Boleh sikit. Boleh sikit lagi. Satu, dua. So kita ambil dua terus supaya kita boleh tutup langsung. Saya sabar, jangan bercakap. Saya yang berkuasa Dewan ini. Saya nak pergi belah kiri Dewan. Semua belah sini saya 5-6 soalan belah sini, belah sana. Ya, sila belakang sana. Yang penting bukan Yusim. Saya minta maaf Datuk Chancellor sebab kita ramai student kita kat sini kan. Kita bagilah anak negeri 9 juga tanya. Di belakang sana. Ya, sila. Nama, soalan, mic dah di tangan ke belum? Pantas. Anak muda, mana dia? Mikrofon. Ada tak? Kalau ada terus tanya soalan. Ya, sila. Hello. Selamat Belah kiri, petang. sabar. Saya nampak di belakang sana, belakang yang baju biru. Sila, terus tanya soalan.
Selamat petang. Saya Chua Hong, pelajar tingkatan 6 dari SMK Tuanku Muhammad Kuala Pilah. Baik. Saya ada 2 soalan yang ingin diajukan kepada Dato' Seri. Baik. Yang pertama, bolehkah tingkatan 6 menjalankan sistem semester sepenuhnya seperti matrikulasi atau IPTA? Dan yang kedua, ada tak perancangan untuk membina kolej tingkatan 6 yang mempunyai prasarana yang lengkap selaras dengan pemekasaan tingkatan 6. Sekian, terima kasih. Masih. Satu lagi di belah sana. Ada. Terus ambil mic, terus tanyakan soalan. Saya nampak itu yang dia berdiri. Pantas. Siapa dia? Mic. Ya. Okey, nama saya Sekejap. Kat mana tu? Saya nak belah sana. Ya, sila. Nama saya Muhammad Muiz daripada sekolah Tuanku Abdul Rahman Gemas. Saya adalah pelajar tingkatan 6. Saya ada mula-mula saya nak berterima kasihlah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri kerana memberikan peluang. Ya. Saya ada 2 soalan. Soalan pertama saya, kita dapat ramai lepasan daripada STPM dan SPM yang terus pergi bekerja dan tidak melanjutkan pelajaran ke universiti dan sebagainya. Ya. Soalan saya, adakah kerajaan akan melaksanakan beberapa cadangan untuk memastikan pelajar ini pergi ke dan melanjutkan pada pelajaran yang lebih tinggi? Soalan kedua saya, saya brutally honest lah. Kita dapat melihat pelajaran dekat STPM ataupun pelajaran tingkatan ni kebaikannya tidak menyediakan murid-murid menjadi seorang yang pemimpin yang berjaya, berilmu dan sebagainya. Soalan saya, adakah kerajaan ataupun KPM akan menyediakan pelajaran untuk menyediakan murid-murid ini membangunkan dan menjadikan pemimpin yang berjaya kepada negara? Baik. Itu saja. Sebelum tu, nak tanya, SPM, STPM tak nak sambung belajar sebab apa ya? Kalau boleh kongsikan. Kita boleh dapat sebab kosnya yang mahal. Kos yang mahal. Lepas tu dia nak menyara keluarga. Lepas tu kita dapat sebab tak ada minat. Okey, tak ada minat. So basically soal kewangan, soal tak ada minat. Nak jadi pemimpin, nak jadi apa maksudnya? Nak jadi YB ke? Latih jadi YB maksudnya? Tidak. Kalau boleh macam Datuk Seri lah. Datuk Seri. Nak jadi Datuk Seri, kena masuk persatuan pelajar. Terima kasih. InsyaAllah. Baik. Dia di beberapa dialog dengan tingkatan 6, ada yang mengeluh dan mengusulkan supaya saya bawa ke Kementerian Pendidikan, Fadlina, Menteri Pendidikan, supaya tingkatan 6 itu dilayan tidak sebagai mengikut sekolah, ya, budaya, suasananya itu, ya. Saya cenderung setuju ke situ sebab saya pun ikuti tingkatan 6. Masa saya tingkatan 6 Malay College itu, dia blok pemberasingan, peraturan pemberasingan, budaya pun agak berasingan. Dia tak sama dengan sekolah. Jadi ada cadangan supaya tak semestinya dia di college yang berasingan. Kalau pun sebagian bersekolah, tetapi dia jangan terikat dengan peraturan sekolah. Dia bagi sedikit kelonggaran, ya. Baik. InsyaAllah kalau saya terlupa, nanti Delok akan ingatkan saya, beritahu supaya berikan beberapa, kerana dia sebenarnya post secondary school, ya. Tingkatan 6 itu macam matrikulasi ataupun ya dia tidak dianggap sekolah, dia anggap pasca sekolah. Sekolah itu berakhir tingkatan 5. Jadi tingkatan 6 itu kita kena tentukan kaedah supaya cara guru melayani dan juga suasana itu diberi lebih banyak ruang untuk mereka lebih bebas, lebih boleh berinteraksi, tidak seperti mana kurikulum atau peraturan di sekolah. InsyaAllah saya akan tentukan ini berlaku. Dan sebab itu kalau cadangan soal sama ada semester itu tidak, saya tidak ada
kemahiran khusus itu, saya ingat lebih baik dibincang dengan guru-guru dan ibu bapa dan pakar-pakar pendidikan, apakah sistem itu harus tukar atau tidak. Tapi yang penting bagi saya tingkatan 6, dua-dua soalan ini, iaitu supaya environment itu, persekitaran itu harus berubah sedikit supaya orang tahu tingkatan 6 itu tidak sama dengan sekolah. Itu pertama. Keduanya tentang peluang pekerjaan, tentang setengah itu memilih pekerjaan. Baru-baru ini tadi yang saya sebut 30,000 tidak menduduki peperiksaan atau terjeci awal. Menteri Pendidikan telah mengarahkan supaya dikenal pasti semuanya, ditanya apakah mau masuk ambil SPM yang kita akan bantu, ataupun kita sediakan TVET dan sebagainya supaya dia ada peluang pekerjaan. Tetapi benar Muiz, ya, masalahnya juga masalah kemiskinan. Ada orang yang ditekan dan tertekan hidup dia. Semasa saya di Sungai Buloh, saya ketemu salah seorang warden yang jaga. Dia kata dia sudah lalui 3 semester di UiTM, tapi dia terpaksa berhenti untuk menyara keluarganya dan bekerja sebagai warden. Itu soal liku-liku hidup kadang-kadang orang terpaksa hadapi. Tapi yang penting bagi saya, kalaupun peringkat sementara ini begitu, dia tidak menghalang saudara untuk meneruskan kemudian. Setengah orang dipilih seperti mana dasar sekarang. Dulu kalau pelajar JPA itu kerajaan, beasiswa kerajaan, dia tidak diizin dia keluar New York atau mana-mana universiti barat, dia tidak diizin bekerja di luar, di misi balik. Tapi saya berbeza pendapat. Saya rasa kadang-kadang pendedahan awal itu penting. Kita boleh bagi 3 tahun atau 5 tahun. Dia dapat pendedahan, dia kerja di Bank of America, ke Merrill Lynch, ke Goldman Sachs, kemudian dia balik dengan pengalaman itu. Jadi itu beberapa penyesuaian yang kita lakukan. Begitu juga anak-anak, kalau dia terpaksa bekerja sekalipun kerana setengah ataupun dia kata no, I want a break, I want to work, saya tak mau study, saya nak break 4-5 tahun kemudian sambung pelajaran, itu boleh. Yang penting bagi negara ialah mesti bagi kelonggaran supaya ruang kepada pelajar, kemudahan itu diberikan. Ini bagi saya penting. Seperti mana yang ditanya tentang kos pendidikan universiti. Kau tanya saya pribadi, ya, banyak falsafah pendidikan saya. Kalau pendapat saya, satu negara itu harus cari jalan dan kaedah supaya pelajar dari sekolah rendah atau tadika sampai universiti itu harus ditanggung oleh pemerintah, ya. Melainkan yang kaya pergi swasta, tapi yang lain itu macam rawatan di hospital harus menjadi tanggungan. Tetapi malangnya keadaan ekonomi kita sekarang ini tidak membolehkan. Jadi kita cuba kurangkan kos sedaya upaya dan berikan ruang. Kalaupun tertangguh 1-2 tahun macam ini, dia terlepas tak boleh ambil SPM, kita cari jalan selamatkan yang 30,000 orang. Ini yang kita boleh lakukan. Jadi sekali lagi lah, saya ucap terima kasih kepada saudara-saudari USIM dan tingkatan 6 dan Politeknik dan semua yang hadir. Saya juga turut belajar daripada pengalaman saudara, cadangan-cadangan yang baik saya boleh pertimbangkan, dan belum pernah yang saya tahu berlaku lah pelajar tingkatan 6 universiti daripada USIM boleh bagi pandangan, dan saya boleh bawa pandangan dia terus. Hari Rabu ada jemaah menteri, saya bawa terus ke mesyuarat jemaah menteri. Ini bukan saya nak tokok tambah, ini Anthony Lu ada, dan memang kadang-kadang bila mesyuarat jemaah menteri itu saya ada nota, saya mulakan dengan beberapa hal yang saya rasa penting, yang saya dengar, yang saya baca, atau pertemuan dengan pelabur, atau perbincangan dengan pemimpin negara luar. Jadi ada hal-hal yang kita teliti. Umpamanya dalam ekonomi, kita sekarang ekspor bahan-bahan mentah. Ada negara tak ekspor bahan mentah, proses dulu. Jadi bila proses dulu, hasilnya, pekerjaannya, hasil negara itu meningkat. Itu beberapa dasar yang perubahan yang kita buat sekarang. Kemudian soal intern tu cadangan budak, minta maaf, pelajar tingkatan 6, ya? Dan cadangan dia itu saya bawa, tentu sebut kepada jemaah menteri, tapi saya bawa ke sidang
penting anjuran Suruhanjaya Security Malaysia. Dan saya sebut di depan semua pengurus-pengurus besar, syarikat-syarikat besar, Bank Security Commission mengatakan, look, saya dengar daripada seorang anak muda umur 17-18 tahun, tapi cadangan dia baik, iaitu sistem itu mesti adil. Dia tidak minta gaji ribu-ribu, dia minta sekurang-kurangnya kos perjalanan dan makan minum sementara dia kerja, walaupun dia tahu dia intern. Jadi saya tengok semua pengurus besar, Tan Sri, Datuk semua tepuk tangan. Lepas dia tepuk tu kita kena cek dia buat ke tidak. Tapi cadangan siapa? Cadangan anak tingkatan 6. Ya. Kemudian macam tadi, kemudian saya pergi satu universiti lagi di masalah bas. Untuk sebuah universiti, terus dia dapat kumpul seorang profesional yang berjaya, dia kumpul kawan-kawan dia beli bas satu untuk sebuah universiti. Untuk yang lain tu kita kena ambil perhatian kerana ini satu keperluan. Dia tak ada kenderaan, dan kampus 2-3 sekeliling. Kalau masa saya di Universiti Melaya tu paling jauh jalan di antara kuliah ke fakulti lain, ekonomi ke sastra ke dewan, itu 10 minit 15 minit. Itu okey lah. Berjalan, tahu lah orang muda berjalan kiri kanan tu, kawan-kawan faham lah. Jadi happy lah. Tapi kalau jauh betul, perlu. Itu pun cadangan dari anak universiti. Kemudian di sini YDP cadangkan tentang asrama, polisi kediaman. Itu juga tentu saya harus beri pertimbangan. Jadi sementara saya juga sampaikan beberapa isu yang penting tentang matlamat pendidikan, soal akhlak, soal nilai. Itu jangan kita fikir pertumbuhan ekonomi itu boleh kesampingkan soal ini, tidak. Masalah kita saya tengok kadang-kadang dalam pengajaran agama sekalipun, dia soal tata kelola itu dia remehkan. Ya, betul, solat penting, zakat, hal-hal yang yang kita kata wajib dilakukan, tapi saya rasa tengok kadang-kadang soal macam rasuah itu tak begitu ditekankan. Padahal banyak negara runtuh kerana rasuah. Teori Abdul Rahman Ibn Khaldun, kalau baca Muqaddimah, daripada Asabiyah yang membina bina tamadun, generasi 1, generasi 2 runtuh dari generasi ketiga itu kerana apa? Kerana tamah haloba, rasuah dan penyelewengan. Gibbons, Decline and Fall of the Roman Empire, kalau belajar teori sejarah Romawi, ataupun Arnold Toynbee yang mengutip pandangan Abdul Rahman Ibn Khaldun melihat tentang cyclical theory of civilization. Civilizations may rise or fall because of the esprit de corps, the idealism of leaders and elites wanting to build up that community and nation. The moment that sense of values is lost, corruption is condoned, injustice prevails, then clear sign of decline of civilization. Bagi saya ini relevannya bila kita sebut nilai Islam itu sendiri, iaitu untuk mengangkat semula, menggilap idealism. Dan sebab itu anak-anak muda, mahasiswa, pelajar harus ingat bahawa kita belajar, tapi yang kita nak tekankan ialah nilai, tentang apa dia ma'ruf, apa dia ada hak, untuk memastikan ada perubahan islah mastata'tu ini, yang lebih baik untuk kita. Jadi sementara kita terus tumpu, kita kena tahu dengan tanggungjawab kita. Dan ini bagi saya, Madani, tentang kemampanan yang kita sebut, persekitaran. Kalau tidak, kita sebut wasatiyah. Bagaimana wasatiyah? Umatan wasata, tapi Bukit Bukau digondolkan, balak habis, banjir berlaku. Itu bukan wasatiyah. Wasatiyah itu keseimbangan iman dan ilmu, akal dan kalbu, duniawi dan ukhrawi, man and nature, manusia dan persekitarannya.
Jadi tidak boleh kita hilangkan that sense of equilibrium, keseimbangan yang menjamin keharmonian sistem. Itu bagi saya, kalau saya faham, tentang wasatiyah. Jadi sementara kita boleh gunakan slogan, tetapi memaknai slogan itu yang cabarannya. Lima taqulu ma la taf'alun. Itu cabaran terbesar dalam dunia yang penuh simpang siur dan cabaran. Jadi sekali lagi pada anak-anak, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kathiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.